di rumah. Dari Dewan Mulia ini, berikanlah rakyat kita khabar yang baik-baik belaka. Bahawa bajet ini milik mereka. Suara kita milik mereka. Bajet 2022 sudah selesai saya bentangkan petang tadi. Nak tahu lebih lanjut? Terus bersama Berita Perdana malam ini. Ya, benar kata Datuk Seri Tengku Zafrul tadi. Assalamualaikum, salam sejahtera yang sahih di Berita RTM. Fokus memulih kehidupan, membina semula daya tahan dan memangkin pembaharuan. Saya Andy Reza Rohadian. Saya Larendra Fiona Benetmaikan. Dan saya Bimalah Kasturi Virasami. Berita Perdana edisi Bajet 2022 Jumaat 29 Oktober 2021. Andy, silakan untuk intipati. Terima kasih Fiona. Baik saudara, memulih kehidupan, membina ketahanan dan memangkin pembaharuan menjadi paksi utama bajet 2022. Dalam bajet berimpak tinggi ini, 332.1 bilion ringgit diperuntukkan, nilai tertinggi pernah direkodkan. 233.5 bilion ringgit disediakan untuk belanja mengurus, manakala 75.6 bilion ringgit lagi untuk belanja pembangunan. Dan bagi kumpulan wang COVID-19, sebanyak 23 bilion ringgit disediakan oleh kerajaan selain 2 bilion ringgit untuk simpanan luar jangka. Menerusi tema Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera, pastinya semua rakyat akan terima manfaatnya. Baik, 3 fokus induk ditetapkan dalam bajet 2022 yang merangkumi kesejahteraan rakyat, perniagaan yang berdaya tahan serta ekonomi yang makmur dan juga mampan. Menerusi fokus pertama, strategi mencakupi pemulihan kehidupan dan juga mata pencarian rakyat yang merangkumi bantuan kepada golongan memerlukan, akses kemudahan kesihatan awam, pendidikan berkualiti untuk semua, penjanaan serta pengekalan pekerjaan dan juga perlindungan sosial. Dalam strategi kedua pula, pembangunan keluarga Malaysia menjadi tumpuan. Inisiatif melibatkan pembangunan Bumi Putera dan juga syiar Islam serta semua kaum di Malaysia. Turut jadi tumpuan golongan wanita, kanak-kanak, orang kurang upaya OKU serta belia dan juga industri sukan. Saudara, usaha pembinaan kehidupan yang kondusif turut diberikan penekanan dalam bajet 2022. Untuk makluman anda, strategi menyentuh inisiatif mengenai usaha untuk meringankan kos sara hidup menerusi peruntukan sebanyak 31 bilion ringgit untuk subsidi, bantuan dan juga insentif. Turut diberi perhatian pemilikan kediaman oleh setiap keluarga Malaysia selain akses kemudahan pengangkutan dan juga usaha untuk mengurangkan jurang antara bandar dan juga luar bandar. Selain itu, sektor pertahanan dan ketenteraman awam turut diperkasa. Baik, fokus induk kedua menyentuh pula tentang daya tahan perniagaan. Menerusi strategi pertamanya, keupayaan perniagaan untuk kembali menjadi tumpuan. Ia akan dilaksanakan menerusi beberapa inisiatif seperti skim kredit mikro, pembiayaan perniagaan dan juga pembiayaan alternatif. Inisiatif turut dilakukan menerusi jaminan pembiayaan dan kemudahan menjalankan perniagaan. Strategi berikutnya pula dilaksanakan bagi memacu pelaburan strategik. Antara fokus, pelaburan dalam sektor-sektor utama serta sains, teknologi dan juga inovasi. Juga menjadi tumpuan
pengukuhan pelaburan. Fokus induk ini turut dirangka bagi pemulihan sektor tumpuan. Sektor berkaitan adalah industri pelancongan, kreatif, peruncitan serta pertanian dan juga jaminan makanan dan juga komoditi. Bajet 2022 menjadikan usaha pengukuhan ekonomi yang makmur dan mampan sebagai salah satu fokus induk. Agenda kelestarian menjadi keutamaan menerusi amalan rendah karbon, kelestarian alam sekitar dan juga biodiversiti. Turut menjadi keutamaan oleh kerajaan dalam bajet 2022 ini, saudara, adalah pemerkasaan komuniti dan penerbitan suku kelestarian. Selain itu, fokus induk dirangka bagi merapatkan jurang ekonomi. Antara yang telah pun disusun dalam bajet 2022 adalah projek pembangunan untuk pemulihan, pembangunan wilayah dan projek ketersambungan digital. Bagi meningkatkan tabik urus dan ketelusan pengurusan fiskal negara, Akta Tanggungjawab Fiskal digubal. Cukai sama rata juga dicadang sebagai langkah kemampanan hasil negara. Strategi keempat dalam fokus ketiga dilaksanakan bagi mendukung penyampaian perkhidmatan awam. Penyampaian perkhidmatan akan diperkasa selain melaksanakan tambah baik bagi menjamin kebajikan kesemua penjawat awam. Baik saudara, sesuai fokus memulih kehidupan, membina ketahanan dan memangkin pembaharuan, Bantuan Prihatin Rakyat BPR sebelum ini ditambah baik dengan memperkenal Bantuan Keluarga Malaysia BKM. Menerusi peruntukan 8.2 bilion ringgit, BKM bakal memberi manfaat kepada lebih 9.6 juta penerima. Bantuan sebanyak RM2,000 disalur kepada isi rumah yang mempunyai 3 orang anak atau lebih dengan pendapatan kurang RM2,500 sebulan. Juga akan memberi bantuan tambahan sebanyak RM500 lagi kepada ibu atau bapa tunggal yang mempunyai anak tanggungan dan berpendapatan bulanan sehingga RM5,000. Selain itu, bantuan tambahan sebanyak RM300 lagi turut diberikan kepada isi rumah warga emas. Ini bermakna kepada ibu atau bapa tunggal dengan 3 anak atau lebih layak mendapat BKM maksimum sebanyak RM2,500. Dan bagi memimpin usaha melindungi kebajikan pendidikan dan masa depan anak-anak, kerajaan menyediakan RM25 juta kepada Yayasan Keluarga Malaysia. Ya, saudara, menyedari kepentingan sektor pendidikan, peruntukan terbesar berjumlah RM52.6 bilion atau 16% daripada keseluruhan perbelanjaan persekutuan diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan. Bagi tahun 2022, bantuan awal persekolahan RM150 disediakan berbanding hanya RM100 sebelum ini. Ia bakal memanfaatkan 3 juta murid yang layak. Bagi memastikan suasana pembelajaran yang kondusif, sejumlah RM1 bilion disediakan untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sekolah. Peruntukan ini termasuk RM140 juta untuk sekolah tahfiz, sekolah agama rakyat dan institusi pondok. Ini termasuk RM140 juta kepada JAKIM bagi menyelenggara antaranya sekolah tahfiz, sekolah agama rakyat dan institusi pondok berdaftar, iaitu meningkat berbanding RM100 juta pada tahun 2021. Kerajaan akan terus menaik taraf sekolah-sekolah daif dengan peruntukan dinaikkan kepada RM746 juta. Sebilangan besar peruntukan ini adalah untuk menaik taraf sekolah daif dengan 112 projek di Sabah dan 165 projek di Sarawak.
Dan buat pertama kalinya, insentif khas alat bantuan mengajar secara sekali bayar sebanyak RM100 diberikan kepada lebih 400,000 guru. Ya, RM32.4 bilion diperuntukkan kepada Kementerian Kesihatan KKM, jumlah kedua tertinggi dalam bajet 2022. Ia selari komitmen kerajaan dalam mengutamakan kesihatan awam bagi membina daya tahan negara untuk beralih ke fasa endemik. Dana tambahan sebanyak RM4 bilion disediakan khusus bagi menangani COVID-19. RM2 bilion daripada jumlah itu bertujuan membiayai program vaksinasi, manakala bakinya untuk meningkatkan kapasiti fasiliti perkhidmatan awam. Perolehan ubat antiviral yang didapati berkesan terhadap pelbagai virus termasuk COVID-19. Yang utama sekali, program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan terus diperkasa bagi membekalkan dos ketiga sebagai vaksin penggalak kepada semua orang dewasa di samping meneruskan vaksinasi kepada anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun. Kerajaan telah menandatangani perjanjian untuk mendapatkan 88 juta dos, iaitu bersamaan lebih 140% penduduk, dan cukup untuk memberi dos ketiga kepada semua penduduk berusia 12 tahun dan ke atas. Tahun depan, kerajaan bercadang memberikan pelepasan cukai individu dan potongan cukai kepada majikan ke atas kos berkaitan pengambilan vaksin penggalak yang dibiayai sendiri. Saudara, pandemik COVID-19 sememangnya memberi kesan yang signifikan kepada pekerjaan dan pendapatan rakyat. Sehubungan itu, inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia atau Jamin Kerja akan menjamin penyediaan 600,000 peluang pekerjaan dengan peruntukan sebanyak RM4.8 bilion. Inisiatif ini diharap dapat menurunkan kadar pengangguran kepada 4% dan mencapai tahap guna tenaga penuh. Kerajaan melalui Perkeso akan meneruskan usaha pengambilan bekerja melalui inisiatif insentif penggajian jamin kerja dengan sasaran 300,000 orang dan peruntukan RM2 bilion. Di bawah inisiatif ini, kepada majikan yang mengambil keluarga Malaysia yang tidak aktif bekerja, kerajaan akan memberikan insentif sebanyak 20% daripada gaji bulanan bagi tempoh 6 bulan pertama dan 30% bagi 6 bulan berikutnya tertakluk kepada pekerjaan bergaji RM1,500 ke atas. Selain itu, bagi menggalakkan majikan menyediakan peluang pekerjaan kepada kumpulan tumpuan seperti OKU, orang asli dan banduan pula, kerajaan akan memberikan insentif sebanyak 30% daripada gaji bulanan bagi tempoh 6 bulan pertama dan 40% bagi 6 bulan berikutnya tertakluk kepada pekerjaan bergaji RM1,200 ke atas. Bagi menggalakkan wanita kembali bekerja, insentif ini turut dipanjangkan kepada majikan yang menggaji golongan wanita tidak bekerja melebihi 365 hari, ibu tunggal dan juga suri rumah. Selain itu, inisiatif Malaysia Short Term Employment Program atau MyStep akan diteruskan. 80,000 peluang pekerjaan secara kontrak ditawarkan, merangkumi 50,000 pekerjaan dalam sektor awam dan 30,000 pekerjaan dalam syarikat berkaitan kerajaan. Dalam mengembalikan keupayaan perniagaan yang terjejas akibat COVID-19, kerajaan sebagai pemudah cara akan memperbanyak akses pembiayaan. Untuk itu, pakej pembiayaan dengan nilai keseluruhan RM40 bilion disediakan di bawah program Semarak Niaga Keluarga Malaysia atau Semarak Niaga. Skim itu merangkumi pinjaman langsung, jaminan pembiayaan dan suntikan ekuiti dengan sasaran untuk memanfaatkan setiap golongan usahawan, tidak kira perusahaan mikro ataupun syarikat tersenarai awam. Pada tahun depan juga, pembiayaan kredit mikro bernilai hampir RM1.8 bilion akan disediakan melalui pelbagai agensi seperti Tekun, Agrobank, BSN, Bank Rakyat dan Bank Negara Malaysia.
Menyedari kepentingan sumbangan gerakan koperasi, kerajaan akan meneruskan program transformasi ekonomi gerakan koperasi transfer dengan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit bagi memulihkan aktiviti koperasi yang terjejas. Di samping itu, dana sebanyak 30 juta ringgit akan disediakan untuk program pembiayaan intervensi pemulihan ekonomi koperasi. Pada masa sama, bagi menyokong aktiviti perniagaan oleh koperasi, program seperti penyediaan tapak perniagaan food truck di kawasan bandar utama akan dilaksanakan melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Kerajaan juga menyokong perluasan program iTekad, iaitu sebuah program kewangan sosial yang menawarkan modal permulaan, kredit mikro dan latihan kemahiran kepada usahawan mikro dengan peruntukan 20 juta ringgit. Bagi membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS bangkit semula daripada impak COVID-19, kerajaan mencadangkan 4 inisiatif. Pertama, penangguhan bayaran ansuran cukai pendapatan selama 6 bulan sehingga 30 Jun 2022. Semua perniagaan dibenar membuat pindahan anggaran cukai pendapatan dikena bayar dalam bulan ke-11 sebelum 31 Oktober 2022. Ketiga, potongan cukai khas sehingga Jun 2022 kepada pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang memberikan pengurangan sewa sekurang-kurangnya 30%. Dan keempat, kerugian terkumpul yang tidak dapat diserap boleh dibawa ke hadapan untuk tempoh daripada maksimum 7 tahun taksiran berturut-turut kepada maksimum 10 tahun taksiran berturut-turut. Ya, dalam bajet 2022 juga, agenda pemerkasaan Bumiputera terus diberi keutamaan dalam usaha merapatkan jurang antara kaum di negara ini. Untuk itu, 11.4 bilion ringgit disediakan bagi melaksanakan pelbagai inisiatif di bawah payung pembangunan Bumiputera. Daripada jumlah tersebut, 6.6 bilion ringgit disediakan bagi kemudahan pendidikan buat anak-anak Bumiputera, antaranya di bawah MARA, UiTM dan Yayasan Peneraju. Peruntukan ini disediakan untuk pinjaman pendidikan, menaik taraf program sijil ke diploma, selain usaha melahirkan profesional dalam kalangan Bumiputera di bidang perubatan, kejuruteraan dan kewangan. Sementara itu, sebanyak 4.4 bilion ringgit disediakan bagi melaksanakan pelbagai program peningkatan kapasiti dan pembiayaan perniagaan di bawah Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Tekun Nasional dan Dana Kemakmuran Bumiputera bagi meningkatkan penglibatan syarikat induk atau anchor dalam membangunkan vendor Bumiputera tempatan pula. Potongan cukai 2 kali ganda bagi perbelanjaan operasi dinaikkan sehingga RM300,000 kepada sehingga RM500,000 dan dilanjutkan bagi tempoh 5 tahun sehingga 31 Disember 2025. Peruntukan khusus turut disedia untuk pembangunan kaum di Malaysia. Untuk kaum Cina berjumlah 200 juta ringgit, antaranya bagi melaksana program baik pulih rumah dan kemajuan kampung baru. Kaum India pula sebanyak 145 juta ringgit disediakan, antaranya bertujuan melaksana program memperkasa sosioekonomi komuniti India. 10 juta ringgit disediakan untuk menggalakkan anak-anak Sabah dan Sarawak mendalami ilmu berkaitan budaya dan warisan. Orang asli pula sebanyak 274 juta ringgit diperuntukkan. Antaranya bagi melaksanakan program peningkatan taraf hidup orang asli seperti pemberian subsidi dan bantuan persekolahan serta bantuan kebajikan untuk manfaat hampir 200,000 orang asli. Untuk tahun hadapan, kerajaan akan menaikkan kadar wang saku murid sekolah menengah kepada RM4 sehari. 50 juta ringgit turut diperuntuk bagi melaksana kerja pembaikan, penyelenggaraan dan pembangunan kecil rumah ibadat di kawasan pihak berkuasa tempatan. Bagi mendokong agenda perpaduan dan budaya sukarela di peringkat komuniti, geran bernilai 50 juta ringgit disediakan untuk manfaat lebih 8,000 kawasan rukun tetangga.
Bantuan keluarga Malaysia dengan beberapa pembaharuan disambut baik masyarakat. Mereka yang kehilangan mata pencarian menarik nafas lega dengan bantuan tersebut. Wartawan Ravin Sanmugam ada perinciannya. Saya rasa usaha ni memang amat disambut baiklah, sebab kita tahu masalah sekarang kan selepas pandemik dan sebagainya. Jadi bantuan ni akan mengurangkan lagi kesengsaraan masyarakat. Saya rasa baguslah dalam keadaan ekonomi sekarang kan. Maknanya baru habis PKP, banyak orang kehilangan pekerjaan. So dengan bantuan ni sikit sebanyak dapat membantu golongan keluarga-keluarga yang tak berkemampuan, yang tak ada kerja. Itulah. Baguslah ini. Saya pun ada terima juga. Saya ada terima. Saya ini dia Oktober sudah bagi saya 600. Ya, dia bagi saya 600. Rakyat Malaysia, bagi yang penerima bantuan, gunakanlah duit itu untuk tujuan-tujuan yang tertentu, yang untuk meningkatkan kita punya kehidupan, ataupun bagi yang terjejas pendapatan tu gunakanlah sebaik mungkin. Secara keseluruhannya, bantuan keluarga Malaysia akan memanfaatkan lebih 9.6 juta penerima dengan peruntukan 8.2 bilion ringgit, iaitu peningkatan berbanding 8.6 juta penerima dengan peruntukan 7 bilion ringgit menerusi bantuan prihatin rakyat sebelum ini. Ravin Sanmugam, Berita RTM. Nak tahu lebih lanjut? Terus bersama Berita Perdana malam ini. Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera melalui Teras 1, promosi pembudayaan hidup sihat. Memupuk budaya hidup sihat dengan meningkatkan literasi kesihatan rakyat. Teras 2, perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Memudahkan rakyat akses kepada fasiliti dan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Teras 3, kawalan kesihatan kendiri. Rakyat diperkasa dalam penjagaan kesihatan kendiri untuk pencegahan penyakit. Teras 4, kebersihan persekitaran. Memupuk budaya kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan rakyat. Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat. Nikmati penjimatan 50% dengan penyelesaian perniagaan Unify. Dengan penyelesaian pemasaran digital, bina laman web anda sendiri. Tingkatkan kemahiran digital anda dan capai lebih ramai pelanggan. Layari unify.com.my/SME Grant hari ini. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati.
Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Assalamualaikum, hai, saya Farali. Walaupun Farah seorang kaki travel dan pernah travel ke hampir 30 buah negara, tetapi Farah percaya banyak lagi tempat dan destinasi di Terengganu yang Farah boleh dan belum kerokai. Contohnya di Terengganu kita ada pulau-pulau yang sangat cantik seperti Pulau Kapas, Pulau Perhentian, Pulau Redang, kita ada pantai yang cantik membiru, kita ada Tasik Kenyir, kita ada keunikan budaya dan juga seni bina, dan paling penting Terengganu sangat terkenal sebagai syurga makanan. Kita ada keput leko, kita ada nasi dagang, kuih-muih tradisional. Jadi Farah percaya, Farah nak ajak semua untuk datang ke negeri kelahiran Farah untuk terokai Terengganu bersama-sama. Negeri cantik, budaya menarik. Jom ramai-ramai mari Terengganu. Masih bersama berita perdana edisi khas bajet 2022. Memahami kekangan kewangan akibat pandemik, pelbagai usaha dilaksanakan. Antaranya pengurangan kadar caruman minimum KWSP daripada 11 kepada 9% yang dilanjutkan sehingga Jun 2022. Selain itu, projek perumahan golongan berpendapatan rendah diteruskan dengan nilai keseluruhan RM1.5 bilion. Selain penyediaan skim jaminan kredit perumahan bagi kemudahan akses pengangkutan luar bandar, tumpuan diberikan meliputi semua sektor pengangkutan termasuk udara, kren dan bas. Turut diberi perhatian termasuk projek jalan, bekalan air dan elektrik untuk penduduk luar bandar dan desa serta pemasangan lampu jalan kampung. Peruntukan terbesar bagi tujuan ini adalah di Sabah dan Sarawak. Saudara kerajaan tetap komited untuk memastikan Malaysia terus menjadi destinasi pelaburan yang menarik dan dapat memberi kesan limpahan signifikan kepada ekonomi. Hasrat itu mampu dicapai menerusi strategi memacu pelaburan strategik dalam sektor-sektor utama dan mengukuhkan pemboleh pertumbuhan. Dana khas pelaburan strategik sehingga RM2 bilion disediakan bagi menarik pelaburan asing strategik dalam kalangan syarikat multinasional, khususnya yang dapat melengkapkan rantaian nilai industri dan memacu penjanaan pekerjaan berteraskan pengetahuan dan peluang pembangunan PKS tempatan. Bagi memperkasa daya pemulihan ekonomi negara, RM25 juta disediakan untuk meneroka pelaburan berimpak tinggi dan pasaran eksport baharu melalui misi perdagangan dan pelaburan. Selain itu, dalam melahirkan lebih ramai PMKS halal yang dapat bersaing di peringkat antarabangsa, RM25 juta diperuntukkan kepada Halal Development Corporation untuk melaksanakan pelbagai program termasuk penjenamaan digital produk halal PMKS dan program peningkatan kebolehpasaran produk halal PMKS. Ya, sementara itu 7 inisiatif akan dilaksanakan tahun depan bagi membantu pemain industri pelancongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Ia melibatkan nilai keseluruhan RM1.6 bilion. Inisiatif tersebut meliputi pelaksanaan program subsidi upah khusus kepada pengusaha pelancongan yang mengalami penurunan pendapatan sekurang-kurangnya 30%. Turut disedia pembiayaan sebanyak RM600 juta di bawah penjana Tourism Financing dan BPMB Rehabilitation Scheme. Bantuan khas juga akan diberikan kepada lebih 20,000 pengusaha pelancongan yang berdaftar di bawah MOTEC untuk tempoh 3 bulan. Seterusnya, penyelenggaraan infrastruktur pelancongan. Padanan bagi tujuan pembaikan kepada 738 hotel bajet
yang berdaftar di bawah MOTAC serta geran pembaikan kepada pemilik inap desa berdaftar dengan peruntukan RM30 juta. Keenam, pemberian geran padanan kepada syarikat yang menganjurkan program berkaitan seni dan budaya dengan peruntukan RM50 juta. Dan ketujuh, dana galakan bagi aktiviti promosi serta galakan pelancongan domestik dengan peruntukan RM60 juta. Pelepasan khas cukai pendapatan individu bagi perbelanjaan pelancongan domestik sehingga RM1,000 dilanjutkan sehingga tahun taksiran 2022, manakala pengecualian duti hiburan ke atas aktiviti hiburan termasuk taman tema dan panggung wayang di semua wilayah persekutuan dan pengecualian cukai pelancongan dilanjutkan sehingga 31 Disember tahun depan. $1.3 juta penjawat awam grade 56 dan ke bawah bakal menerima bantuan khas kewangan RM700. Bantuan yang meliputi RM350 untuk 1 juta pesara kerajaan ini melibatkan implikasi kewangan RM1.3 bilion. Selain itu, menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan yang tidak berpeluang bercuti untuk membantu kerajaan melawan pandemik, kerajaan sukacita menaikkan gantian cuti rehat GCR daripada maksimum 150 hari kepada 160 hari. Lebih menarik lagi, GCR ini boleh ditebus awal sehingga 50% atau 80 hari. Peruntukan ni bagus untuk kita as a kaki tangan kerajaan awam ni. Dia macam bagi satu semangat jugalah untuk kami untuk terus kerja dengan bagus, dengan tekun, dengan disiplin. Kalau untuk sebagai penjawat awam ni, kita happy lah kalau dengan ada penambahan gantian cuti rehat tu. Jadi kita rasa macam kerajaan ni lebih menghargai penjawat awam lah. Sepanjang pandemik ni pun penjawat awam pun memang banyak memberi bantuan kepada rakyat Malaysia. Jadi itu macam menghargai lah. Kalau ikutkan perasaan tu gembira lah. Alhamdulillah atas apa yang dia bagilah sebagai satu macam motivasi lah untuk penjawat awam lebih mendapat meningkatkan perkhidmatan mereka lah. Ya, Fiona, sememangnya pelbagai fokus dan strategi telah pun dibentangkan dalam bajet 2022. Betul, dan untuk kepastian kita terus bersama Vimala Kasturi Veerasamy bagi mendapatkan pandangan penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aini Zulhazmi Abdul Rashid. Ya. V, silakan V. Baik Andy dan Fiona, bajet 2022 kekal bercirikan pengembangan dengan peruntukan berjumlah RM332.1 bilion sekaligus tertinggi pernah diperuntukkan berbanding bajet-bajet sebelum ini. Prof, bagaimana angka besar ini mampu menjadi pemangkin kepada kehidupan lebih sejahtera, memastikan negara kekal di landasan pemulihan seterusnya keluar daripada krisis ekonomi dan kesihatan? Prof. Baik, B. Bagi saya, belanjawan ini adalah satu belanjawan yang berani. Ya, berikutan sebelumnya tahun lepas mereka semua mengatakan bahawa 322 bilion itu sebanyak, tahun ini lebih 10 bilion. Ya. Jadi satu belanjawan berani, kenapa? Ia berdasarkan kekangan keuangan. Ya, kekangan keuangan kerajaan tidaklah seberapa apabila pendapatan kerajaan telah pun berkurang pada tahun ini. Ya, maka bila kerajaan mengeluarkan belanjawan yang lebih besar pada 332 bilion, ya, jadi menunjukkan satu komitmen oleh kerajaan dengan kawan-kawan untuk memberikan satu belanjawan yang lebih prihatin kepada rakyat, lebih kepada kesinambungan kepada perniagaan dan sebagainya. Okey, Prof. Bila kita lihat berdasarkan inisiatif-inisiatif yang telah dibentangkan, sejauh mana ia menepati hasrat rakyat ataupun kita boleh katakan sebagai kejutan wow, kan? Sebagai faktor wow ataupun kejutan wow selepas melihat intipati bajet 2022 ini? Bagi saya, kejutan wow itu sendiri adalah pada jumlah itu sendiri, kerana kita faham seperti saya katakan tadi, komitmen kerajaan, ya, dia memberikan lebih daripada
pendapatan dia. Dan kalau kita perhalusi bajet dibentangkan oleh yang berhormat Menteri Keuangan tadi, 29.5% adalah datang daripada pinjaman kerajaan. Dan walaupun pendapatan berkurang, tapi jumlah yang diberikan oleh kerajaan makin bertambah pada tahun ini. Jadi dari situlah kita melihat betapa prihatinnya kerajaan untuk supaya Malaysia berada pada landasan ekonomi yang terbaik. Okey. Baik, terima kasih Prof sudi meluangkan masa bersama Berita Perdana, dan terima kasih juga kerana berkongsi pandangan berkenaan dengan bajet 2022. Untuk berita selanjutnya kita bersama Andy dan Fiona. Nak tahu lebih lanjut? Terus bersama Berita Perdana malam ini. Bahaya ni. Dah lama ke batuk? Seminggu. 2 minggu lebih. Demam. Kurang selera makan. Berpeluh pada waktu malam. Susut berat badan. Batuk berdarah. Jika anda mengalami batuk lebih 2 minggu, kurang selera makan, susut berat badan, demam, berpeluh di waktu malam dan batuk berdarah, TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Bila kita makan sayur organik ni, pastinya kita dapat makan sayur yang segar, berkhasiat. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Terengganu terkenal dengan keindahan dan keunikan pelbagai destinasi pelancongan. Antaranya Kuala Terengganu Bandaraya Warisan Pesisir Air, Tasik Kenyir, pulau dan pantai, air terjun, hijauan dan semula jadi serta flora dan fauna. Keenakan makanan dan pelbagai keunikan seni warisan budaya yang tidak dapat disangka lagi. Dan untuk itu, kita rangkumkan kesemua produk pelancongan dalam 20 pakej khas 3 hari 2 malam yang tentunya menjanjikan pengalaman percutian luar biasa untuk anda. Jom pakat mari ke Terengganu. Let's visit beautiful Terengganu. Ya, masih bersama Berita Perdana edisi khas bajet 2022. Saudara, dalam menyediakan kemudahan jalur lebar terkini kepada keluarga Malaysia, pelaksanaan inisiatif Jalinan Digital Negara atau JENDELA akan terus dipergiat. Bagi tahun 2022, kerajaan menyediakan RM700 juta untuk meneruskan usaha ketersambungan digital di 47 kawasan perindustrian dan 630 buah sekolah terutamanya di luar bandar.
Bagi memastikan golongan penduduk di PPR tidak ketinggalan, kerajaan juga memperuntukkan 30 juta ringgit bagi menyediakan kemudahan internet di 40 PPR sedia ada. Di samping itu, perkhidmatan 5G akan diperluas kepada 36% daripada kawasan kepadatan tinggi termasuk di bandar-bandar utama di Johor, Selangor, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Untuk meningkatkan penerapan digital dalam kalangan PMKS pula, kerajaan akan menambah baik inisiatif skim geran pendigitalan PKS. Bagi tahun 2022, jumlah dana bagi skim itu telah dinaikkan kepada 200 juta ringgit dengan 50 juta ringgit dikhususkan untuk usahawan mikro Bumiputra di luar bandar. Itu bajet yang menyeluruh mencangkupi semua golongan untuk keluarga Malaysia dalam menghadapi wabak yang sedang melanda kita ini iaitu COVID-19. Juga akan digunakan. So harapan saya adalah apa yang telah diumumkan tahun lepas digunakan sepenuhnya tahun ini dan pengumuman untuk tahun hadapan dapat dilaksanakan dan betul-betul sampai kepada sasarannya. Dan harapan saya ia akan dapat diusahakan secara duipartisan, dua-dua pihak boleh memastikan apa yang telah diumum itu dapat dilaksanakan dengan baik. Sebut tentang long COVID yang mana mereka terkena COVID tahap keempat dan kesannya jangka masa panjang. So alhamdulillah pada hari ini 70 juta kerajaan telah menyalurkan peruntukan untuk mereka-mereka yang terkena jangkitan COVID dengan jangka masa yang panjang. Selain itu, bermula November tahun ini hingga 30 April 2022, kerajaan bersetuju memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN antara 10 hingga 15%. Diskaun 15% untuk penyelesaian penuh baki hutang, diskaun 12% untuk 50% bayaran baki hutang dan diskaun 10% untuk potongan gaji berjadual. Bagi memperkasa bidang TVET, 6.6 bilion ringgit disediakan, manakala 200 juta ringgit lagi untuk skim latihan dual nasional dan program pensijilan industri. Rasanya happy lah sebab sekarang PKP kan, COVID, company banyak tutup kan. So sekarang saya baru start kerja. So alhamdulillah bolehlah tolak, boleh bayar sikit lah. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang telah meringankan beban pelajar sebab bagi yang sudah bekerja, mungkin pendapatan tak seberapa. Mungkin dekat situ kerajaan telah membantu, jadi ringankanlah sikit beban kami yang dah bekerja tapi still kena bayar walaupun kurang tapi masih lagi boleh membantu kami lah. Bagi pendapat saya, bajet untuk pendidikan ni bagus kerana akan memberi banyak manfaat kepada pelajar sekolah dengan pelajar-pelajar di pengajian tinggi juga, and ini akan memberi lebih peluang untuk pelajar untuk belajar dan memberi sumbangan kepada negara kita. Saudara, tumpuan kepada bidang pendidikan sememangnya tidak dapat lari daripada aspek penyediaan infrastruktur sekolah yang selesa. Atas sebab itu juga penyediaan suasana pembelajaran yang kondusif akan terus diberi perhatian terutama di Sabah dan Sarawak. Ya, kita bersama rakan setugas sekali lagi, Vimala Kasturi Verasamy yang sudah pun bersedia dengan pensyarakanan Universiti Malaysia Sabah untuk mengupas bajet 2022 berkaitan negeri tersebut. Silakan. Baik, terima kasih Andy, Fiona. Bersama-sama saya Dr. Syahrudin Awang Ahmad yang berada di Kota Kinabalu, Sabah. Doktor, soal infrastruktur pendidikan antara yang menjadi tumpuan di Sabah sendiri, 112 projek terlibat untuk naik taraf sekolah. Bagaimana agihan ini dapat menyediakan sekolah cemerlang dan kaedah untuk memastikan ia berjaya dilengkapkan tahun hadapan? Terima kasih.
peruntukan untuk membangunkan atau menambah baik fasiliti pendidikan, khususnya sekolah-sekolah yang disenaraikan sebagai sekolah sakit ataupun sekolah yang sudah usang dan perlu penambahbaikan ini perlu dilakukan melalui perancangan yang rapi. Perlu disenaraikan mana sekolah yang perlu diberi keutamaan, sekolah yang tidak langsung kondusif untuk tujuan pendidikan di semua peringkat. Dan apa yang perlu dilakukan oleh pihak pelaksana projek di lapangan adalah untuk menentukan bahawa perancangan mengikut tempoh masa itu dapat dilakukan secara berterusan. Maknanya, sekolah yang benar-benar teruk terlebih dahulu ditambah baik ataupun diberikan tumpuan berbanding sekolah yang tidak begitu rosak ataupun yang tidak begitu mendesak dari segi tuntutan untuk penambahbaikan tersebut. Seterusnya, dari segi kemampuan untuk pihak pelaksana projek itu, kita tahu 12 bulan bukanlah suatu jangka waktu yang lama untuk penambahbaikan dapat dilakukan, apatah lagi sekolah-sekolah itu berada di luar bandar. Maka perancangan dari segi kos pengangkutan untuk bahan mentah, dari segi pelaksanaan projek itu mengikut jadual juga perlu diambil kira demi memastikan bahawa peruntukan untuk tahun 2022 dalam konteks penambahbaikan sektor pendidikan, terutama sekali prasarana pendidikan ini dapat dijayakan pada tahap yang optimum mengikut apa yang telah digariskan dalam belanjawan itu sendiri. Baik Doktor, 10 juta ringgit juga diperuntukkan bagi galakkan anak-anak Sabah dan Sarawak mendalami ilmu dan warisan negeri. Mungkin Doktor boleh jelaskan bagaimana idea ini dapat direalisasikan dan bagaimana pihak terlibat di Sabah boleh merancang dan mengambil peluang yang disediakan ini. Terima kasih. Bila bercakap soal pembangunan seni, budaya dan warisan, khususnya di Sabah dan Sarawak, dan dalam konteks saya akan bercakap soal pembangunan seni, budaya dan warisan negeri Sabah, pihak yang perlu dilibat sama untuk menguruskan dana yang telah diperuntukkan tadi tidak lain tidak bukan adalah penggerak ataupun pihak yang menjadi aktivis dalam bidang seni, budaya dan warisan ini. Antara pihak tersebut termasuklah pertubuhan seni dan budaya, NGO atau badan bukan kerajaan yang terlibat dalam membangunkan seni dan budaya warisan di negeri Sabah, dan juga orang perseorangan yang mempunyai minat dalam memastikan bahawa warisan etnik di negeri ini dapat dipelihara sekaligus diwariskan kepada generasi yang seterusnya. Dan perkara paling penting bila bercakap tentang libat urus ataupun melibatkan pihak ini adalah dialog. Dialog dua hala atau pelbagai hala perlu dilakukan untuk memastikan hasrat mereka. Jadi bila tahu hasrat mereka, kita tahu berapa banyak sen dan ringgit yang perlu diberikan kepada setiap satu pihak yang terlibat. Bila kita tahu kehendak dan keinginan mereka untuk melaksanakan aktiviti atau program seni dan budaya itu, kita tahu berapa banyak yang diperlukan oleh satu-satu pihak. Dan kita tidak hanya melaksanakan ataupun menyalurkan dana tersebut berpandukan kepada pemberian dana secara lamsam. Ini tidak praktikal. Maka dengan sebab itu, dialog ini penting dan kita dapat memberikan apa yang terbaik untuk setiap pihak yang memerlukan itu pada tahap yang optimum. Baik Doktor, atas perkongsian itu tadi. Bajet 2022 ni untuk kesihatan tu bagi saya, pihak kerajaan yang sekarang ni alhamdulillah lah, okey lah bagi saya lah, sebab ada bajet-bajet tertentu. Daripada last year kita kena COVID pun, untuk rakyat pun ada juga bajet-bajet dia kan, sampai ada yang hilang kerja dan sebagainya. Tapi saya rasa alhamdulillah lah masa sekarang ni untuk kesihatan memang yang terbaik lah. Saya turut berterima kasih lah untuk bajet kesihatan ni, kerajaan memperuntukkan bajet yang agak tinggi lah. Dan terima kasih. Sebagai rakyat saya mengharapkan kerajaan membuat yang terbaik lah. Sangat gembira lah bila kerajaan bagi bajet tinggi tu, kita dapat melawan penyakit wabak COVID ni, dan semoga kita terus mengambil fasa COVID ni di seluruh negara.
Baik, kita terus, saya ingin berkongsikan kupasan bajet 2022 khusus untuk Sarawak. Baik, yang diberi perhatian, tambah baik aspek kesejahteraan penduduk luar bandar, tujuannya untuk kurangkan jurang pembangunan antara wilayah. Lebih RM2.5 bilion disedia untuk laksana projek jalan luar bandar, bekalan air dan elektrik. Sebahagian besar peruntukan itu disediakan untuk Sabah dan Sarawak. Prof, daripada aspek ekonominya, kawasan manakah yang perlu diberi tumpuan dan bagaimana pengaturannya nanti? Ya, Prof. Silakan. Okey, jika kita lihat bahawa dalam bajet yang baru dibentangkan tadi, Sarawak diberi amanat untuk peruntukan sebanyak 1.5 bilion untuk kemudahan infrastruktur, terutamanya dalam pembaikan utiliti infrastruktur semuanya lah, jalan dan elektrik dan air dan sebagainya. Namun jika kita lihat, kita harus faham bahawa Sarawak ini mempunyai muka bumi yang luas dan penduduk yang rawak. Okey, jadi untuk mencapai dalam RMK 12 mengatakan untuk mencapai 99% untuk pencapaian elektrisiti dan 98% untuk pencapaian water supply, kita harus mengambil kira bahawa terdapat banyak halangan dalam mencapai infra yang sempurna untuk Sabah dan Sarawak disebabkan muka bumi dan penduduk yang rawak. Namun, jika kita lihat dalam mencapai negara maju dalam 2030, kita tidak dapat lari daripada terus untuk menggiatkan usaha untuk menyediakan kelengkapan yang cukup. Dan jika kita terutamanya apabila kita nak mencapai negara maju pada tahun 2030, dan kawasan yang penting untuk dibangunkan di Sarawak, actually kita lihat adalah kawasan pedalaman dan kawasan luar bandar, kerana Sarawak mempunyai 4 kawasan kalau diikutkan urban, rural, urban dan pedalaman. Jadi pedalaman dengan rural ini adalah kawasan yang sangat penting untuk ditambah baik. Dari segi infra, bukan setakat ditambah baik dan ditambah juga infranya, malahan dengan mengadakan ataupun menggiatkan lagi utiliti yang ketiga, iaitu jalur lebar. Dan kawasan yang mana adalah bergantung kepada RDA ataupun development area. Kalau di Sarawak dia ada 3 development area, jadi ia akan bergantung kepada keperluan setiap development area untuk membangunkan kawasan tersebut. Baik, Prof. Pembangunan ekonomi bukan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal, namun kemudahan dalam talian juga penting ketika ini. Perkhidmatan 5G akan diperluas termasuk di bandar-bandar utama di Sarawak. Juga transformasi pusat ekonomi digital keluarga Malaysia sebagai pusat sehenti untuk bimbing usahawan mikro menggunakan teknologi digital. Mungkin komen Prof dalam skop usahawan di Sarawak. Silakan, Prof. Okey, dalam kita menangani zaman digital ni, kita tidak dapat lari sama ada kita mahu atau tidak mahu, kita tidak dapat lari daripada menerokai digital. Okey, bila kita bercakap pasal Sarawak, adalah yang mana Sarawak adalah kawasan negeri yang cukup unik, yang mana Sarawak mendapat pengkhususan khas daripada jendela, iaitu dia merupakan priority state, yang mana pencapaian ataupun ketersambungan dia adalah sebanyak 80%, dan pada hujung tahun ini dianggarkan kita bermula dengan 5G.
Okey, kalau diikutkan jendela ada dua fasa 1 dan fasa 2. Fasa 2 adalah apabila kita mencapai keterangkuman untuk 5G. Dan saya sangat menyambut baik inisiatif dan langkah-langkah yang telah dibentangkan oleh kerajaan, terutama untuk usahawan digital. Ini penting kerana terutamanya untuk usahawan-usahawan luar bandar yang kurang mempunyai akses kepada utility yang ketiga, iaitu jalur lebar. Dengan adanya inisiatif yang telah diberikan kerajaan, ini akan menggiatkan lagi penduduk-penduduk luar bandar, terutamanya usahawan digital luar bandar, supaya mereka tidak menjadi golongan-golongan yang tercicir. Jadi mereka mampu untuk maju ke hadapan seiring dengan, insya-Allah seiring dengan usahawan-usahawan digital di negeri-negeri lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas kupasan itu tadi. Saya yakin dan percaya belanjawan ini dapat membantu usaha kerajaan untuk memulihkan segera ekonomi negara dengan menarik pelaburan-pelaburan baru yang berkualiti tinggi, yang berteknologi dan juga teknologi hijau yang telah pun digariskan dalam rancangan Malaysia ke-12, dan ianya juga selari dengan NIA ataupun National Investment Aspirations yang telah pun diluluskan pada April tahun ini. Kita gembira kerana banyak perkara yang dinyatakan dalam RMK 12 dimantapkan lagi dalam belanjawan. Ya. RMK 12 temanya ialah keluarga Malaysia makmur, inklusif dan mampan. Dan kita sedia maklum bahawa 3 strategi utama belanjawan 2022 ini ialah kukuhkan pemilihan, bina daya tahan dan 3 pacu perubahan. Dan setelah mendengar pengumuman ataupun bajet yang telah dibacakan oleh Yang Perdana Menteri Kewangan, telah memberi jaminan kepada warga kerja khususnya golongan belia di mana 600 ribu peluang pekerjaan akan dilahirkan dengan satu peruntukan yang begitu besar 4.8 bilion. Saya percaya dengan adanya peruntukan sebanyak 4.8 bilion yang boleh melahirkan peluang pekerjaan untuk seramai 600 ribu warga tempatan. Yang pertamanya adalah prasarana rakyat yang melibatkan jalan luar bandar, jalan kampung ataupun jalan desa, kemudiannya bekalan air luar bandar, bekalan elektrik luar bandar, termasuk juga untuk kesejahteraan rakyat dalam bentuk rumah, membaiki rumah dan membina rumah baru. Kita dapat peruntukan yang sama, walaupun yang sama, tapi sudah cukup dengan pengalaman kita tahun lepas dan program-program yang kita dah untuk tahun depan yang kita dah cadangkan, peruntukan ini mencukupi untuk kita menjalankan projek kempen beli barangan buatan Malaysia dan juga kempen jualan Malaysia. Ya, saudara, bukit sama didaki, lurah sama dituruni, seliang menjadi tebu, serumpun bagai serai. Keluarga Malaysia, ayuh sama-sama kita jayakan usaha memulihkan negara. Keluarga Malaysia makmur sejahtera. Kesejahteraan bersama menuntut kerjasama semua. Yang sahih di Berita RTM. Ya, dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Belanjawan ini kita tempah bersama. Kukuh bagai wajah, bersih jadi kersani. Belanjawan ini perisai pelindung keluarga kita dari sasana bahaya ke puncak jaya.